Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong maklum dalam grup, kita dah mula. Share sikit. Ustaz Syukri, tolong maklum dalam grup, kita nak mula dah. Syukran. Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifadata wal hasana tamassuki bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Dengan limpah karunia Allah Ta'ala dapat lagi bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini, pagi 4 Ramadan, untuk bersama-sama melakukan satu ibadah yang sangat besar ganjarannya, iaitu muzakaratul ilm, ulang kaji ilmu agama. Jadi kita masih bersama kitab Matan Al-Ajurumiyah, yang kita sudah selesai ibu perbahasan bagi matan ini, iaitu ataupun bagi ilmu ini secara umum, iaitu babul i'rab. Jadi selepas ini perbahasan-perbahasan yang akan datang terbina di atas bab al-i'rab tersebut. Jadi bab al-i'rab mesti dikuasai dengan sangat baik supaya mudah untuk kita faham perbahasan-perbahasan yang akan datang. InsyaAllah hari ini kita akan cuba baca sampai jawazimu al-mudhari', perkara-perkara yang menjazamkan fi'il mudhari'. Kemudian minggu hadapan kita akan masuk al-marfu'at minal asma', al-mansubat minal asma', thumma nantahi bi makhfudati minal asma', insyaallah ta'ala. Jadi sahabat-sahabat boleh buka matan Al-Ajurumiyah supaya lebih mudah kefahamannya. Kita baca al-af'alu wa anwa'uha. Kita dah sampai pada fasal ataupun bab fa'il, iaitu kata kerja dan jenis-jenis kata kerja. Kita baca qala babul af'al. Al-af'alu thalathatun. Fa'il ada 3, bukan 4. Sebahagian kata 4 kalau tak silap. Ada nama apa yang keempat tu, khalifah ada, tak ingat nama. Ala kulli hal, yang mu'tamad ialah 3. Pertama ialah fi'il madin. Fi'il madin. Apa dia fi'il madin?
satu fi'il, satu kata kerja yang menunjukkan ke atas satu perbuatan yang mana perbuatan itu telah berlaku pada zaman yang lampau. Contoh kita sebut daraba. Daraba itu menunjukkan atas makna darb, pukulan. Yang mana pukulan itu telah berlaku pada zaman yang lampau. Zaman yang lampau kat sini maksudnya apa? Yang telah lalu. Walaupun telah berlalu sekadar 5 minit daripada waktu kita bercakap. Contoh kita tengok Zaid pukul Amr. Tak. Lepas kita tengok tu kita pun sebut daraba Zaidun Amran. Boleh dah guna daraba. Sebab apa? Sebab dah berlaku. Boleh. Jadi tidak semestinya yang dah berlaku tu dah berlaku pada zaman yang terlalu jauh lah. Contoh Fataha. Saya tengok Ali buka pintu. Nak. Lepas dia buka pintu maka saya sebut Fataha Aliyun al-baba. Telah membuka oleh Ali akan pintu. Jadi Fataha menunjukkan atas al-fath, makna pembukaan. Perbuatan membuka. Yang mana perbuatan itu disertai dengan satu zaman yang lampau, yang telah lalu. Nasara Zaidun zawjatahu. Telah menolong oleh Zaid akan isterinya. Tak. Nasara maknanya ialah an-nusrah, iaitu menolong. Dalam masa yang sama an-nusrah itu menolong, atau an-nasru. An-nasru itu disertai dengan satu zaman, iaitu zaman yang lampau. Jadi ingat mudah je. Okey, cumanya kat sini disebut madin. Okey, kalau isim-isim yang berbentuk begini, kalau tidak ada alif lam, kita akan buang ya belakang tu. Qadin, madin. Kalau ada alif lam, kita kembalikan ya. Al-madi, al-qadi, as-sa'i, al-ja'i, orang yang telah datang. Tapi kalau kita buang alif lam, kita sebut ja'in, qadin, madin, dan begitulah seterusnya. Okey. Wa mudari'un, dan mudari'. Fa'il yang kedua ialah fa'il mudari'. Apa fa'il mudari'? Wa huwa ma dalla ala husul syai'in fi zaman at-takallum aw ba'dah. Fa'il mudari' ialah fa'il, kata kerja yang menunjukkan atas makna satu perbuatan yang mana perbuatan itu sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dia dua, sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Ya, jadi saya sedang melihat sekarang ni Ustaz Syukri kita sedang mendengar syarahan saya. Maka saya sebut apa? Yasma'u al-ustazu Syukri ad-darsa. Maknanya telah sedang mendengar oleh Ustaz Syukri akan pelajaran. Ya. Ataupun ada sebahagian daripada kita akan dengar lepas ni. Sebab pagi ni mungkin ada urusan, maka kita boleh sebut, contohlah kita sebut Yasma'u al-ustaz Amirul, contoh, ya, ad-darsa. Sekarang dia dengar, dia tak dengar sekarang, dia dengar nanti. Juga boleh kita gunakan fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' menunjukkan atas kata kerja yang berlaku sekarang atau akan datang. Dia tak boleh dan. Jangan sebut dan. Sebab dan akan jadi bertembung lah. Ustaz Syukri akan mendengar dan juga sedang mendengar. Tak boleh bertembung. Dia sama ada satu je. Sedang mendengar ataupun akan mendengar. Boleh. Okey. Jadi contohnya yaftahu. Jadi yaftahu itu telah sedang membuka ataupun akan membuka. Jadi makna yaftahu, dia kalau kita nak tarik ke bawah, kita akan keluarkan dua makna lah yaftahu ni. Pertama, menunjukkan atas makna fatah, membuka. Yang kedua, menunjukkan atas zaman, iaitu fil hal, sekarang, ataupun fil mustaqbal, akan datang. Ya'lamu Zaidun ad-darsa. Tak. Maknanya sedang tahu ataupun akan tahu oleh Zaid akan pelajaran. Jadi ya'lamu tu maknanya al-ilm, iaitu pengetahuan ataupun mengetahui. Lepas tu disertai juga dengan satu zaman, satu masa, iaitu sekarang atau akan datang. Okey, fa'il mudhari' ni kalau masuk sin dengan saufa kat depan, sebagaimana telah kita bincangkan, antara alamat fa'il mudhari' ialah sin dengan saufa kan. Jadi bila masuk sin dengan saufa ni litanfis, untuk menunjukkan
perkara yang bakal berlaku. Sebab sin dengan saufa maknanya akan, maknanya ialah akan. Ketika itu fi'il mudhari' hanya menunjukkan atas waktu sekarang. Dia tidak lagi memikul makna, dia hanya menunjukkan atas makna akan datang. Tidak lagi memikul makna sedang berlaku. Contoh kita sebut yadribu Zaidun amran. Yadribu tu boleh jadi sekarang, menjadi akan datang. Tapi kalau kita sebut saufa yadribu Zaidun amran, ataupun kita sebut sayadribu Zaidun amran, tak, maka maknanya akan memukul oleh Zaid akan amr. Sa ataupun saufa. Jadi ketika itu yadribu hanya untuk satu makna, iaitu akan. Sebab kalau kita sebut yadribu tu boleh juga untuk makna sekarang, jadi bertembung. Sin tu sa yadribu, saufa yadribu. Sin dengan saufa bagi makna akan datang. Yadribu tu kamu sebut sekarang, bertembung lah, sekarang kan akan datang dia pukul ni. Tak, jadi kita kena faham kalau masuk sin dengan saufa, maknanya hanya untuk fi'il, makna fi'il mudhari' itu hanya lil istiqbal, untuk akan datang. Okey. Ada kala untuk sedang berlaku, berdasarkan qarinah. Contoh Ustaz Syukri sekarang sedang mendengar. Bila saya sebut yasma'u, confirm yasma'u tu untuk sedang. Sebab Ustaz Syukri sedang mendengar. Tak, kalau ada yang tak dengar sekarang ni, dia akan dengar lepas ni. Bila saya sebut yasma'u, tak, talibun ad-darsa, maknanya yasma'u tu untuk akan datang. Sebab dia tak dengar sekarang. Jadi makna fi'il mudhari' dia ihtimal ini ataupun ini, akan datang ataupun sekarang. Tapi ada kala dia akan memberi makna ataupun kebiasaannya dia akan memberi makna apa? Sekarang sahaja ataupun akan datang sahaja, berdasarkan qarinah, petanda-petanda, alamat tertentu. Tak. Okey, yang ketiga, wa amrun, dan juga fi'il amr. Fi'il yang berbentuk perintah. Apa makna fi'il amr? Fi'il yang menunjukkan atas tuntutan untuk dilakukan sesuatu pada zaman yang akan datang. Tu. Contoh idrib, pukullah. Idrib menunjukkan apa? Atas makna suruh pukul. Contoh saya sebut idrib ya Zaidu, pukullah wahai Zaid. Jadi saya minta si Zaid ni pukul orang. Dalam masa yang sama, saya minta dia pukul tu ialah selepas saya ucapkan kalimah idrib ya Zaidu. Selepas saya ucap idrib ya Zaidu, barulah dia pukul. Iftah ya. Jadi sekarang ni duduk dalam kelas. Tingkap tak buka. Panas kan? Aircon tak ada. Contohlah. Tak, kipas pun slow. Jadi kita sebut pada anak murid kita, ya Zaidu, iftah an-nawafidha. Wahai anak muridku. Ataupun wahai Zaid, buka tingkap-tingkap. Jadi buka tingkap-tingkap tu, iftah tu maknanya apa? Menunjukkan ada satu makna, iaitu tuntutan untuk dibuka tingkap. Yang kedua, tuntutan itu kita minta si pelajar buat selepas kita sebut. Iftah, barulah kawan tu bergerak, barulah dia buka. Boleh? Itu fi'il amr. Okey, selesai. Baca bawah tu ahkamul fi'il, hukum hakam fi'il. Jadi kita dah tahu makna fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Tu contoh. Nahu daraba. Daraba tu contoh fi'il madhi. Wa yadribu contoh fi'il mudhari'. Wadrib contoh bagi fi'il amr. Okey, kemudian kita berpindah kepada hukum fi'il. Kita baca. Qala fal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazibun. Ni dia agak terperinci lah. Kita terang mana yang boleh terang. Disebut dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah ini, fal madhi, hukum hakam bagi fi'il lah. Fal madhi, maka fi'il madhi itu maftuhul akhiri abada. Ianya fathah, maftuh. Huruf akhirnya buat selama-lamanya. Maftuh kat sini maknanya mabni. Jadi kita sebut secara ringkas, fi'il ada 3, madhi, mudhari', amar.
Fa'il madhi hukumnya mabni. Fa'il amar hukumnya mabni. Fa'il mudhari' ada perincian. Asal hukum bagi fa'il mudhari' mu'rab. Mana mu'rab berubah-ubah lah. Yadribu, an yadriba, lam yadrib. Dia berubah-ubah belakang tu. Kejap yadribu, kejap yadriba, kejap yadrib, mati belakang tu. Tapi ada kala dalam dua gambaran fa'il mudhari' itu jadi apa dia? Tu. Jadi mu'rab, jadi mabni. Jadi kita ulang. Asal bagi fa'il madhi ialah mabni. Asal bagi fa'il amar ialah mabni. Mabni ni tidak berubah lah di akhir tu. Okey, ada apa fa'il mudhari' perincian. Asal bagi fa'il mudhari' mu'rab, berubah-ubah. Tapi ada kala tak, ianya juga mabni yang kita akan teranglah. Itu yang pertama kita kena tahu. Jadi kita baca kitab tu disebut fal madhi maftuhul akhiri abada. Ada apa fa'il madhi hukumnya maftuh. Maknanya berbaris atas buat selama-lamanya. Maksud maftuh ialah mabni alal fathi, mabni alal fathi. Dia mabni di atas, baris atas, alal fathi. Tak. Contoh mabni alal fathi apa dia? Daraba. Daraba fi'lun madin mabni alal fathi. Mana ba tu, ba bagi atas. Jadi mabni alal fathi bagi atas. Qatala, telah membunuh. Tak, qatala, lam atas tu bagi atas. Jadi mabni alal fathi. Itu fi'il madhi yang mabni alal fathi, yang zahir, yang jelas. Mana kita boleh dengar ba, kita boleh dengar qatala, la, ba, kita boleh dengar. Ada juga mabni alal fathi tapi secara muqaddar, ditakdirkan. Yang ditakdirkan itu pula ada 3. Tak apa, kita baca sini sikit. Okey, sebelum kita masuk pada fath al-muqaddar tu, kita sebut jadi fa'il madhi mabni alal fathi, daraba, qatala. Begitu juga kalau di akhir kalimah itu huruf waw ataupun ya. Contoh radiyah, telah redha, radiyah, jadi belakangnya ya. Tak, kita sebut i'rabnya fi'il madhi mabni alal fathi juga. Syaqiyah, telah celaka. Tak, juga fi'il madhi mabni alal fathi. Sedap tidur waktu ni. Tak, lepas sahur ni. Sarwa, belakang dia waw. Bazuwa, belakang dia waw. Tak kisahlah belakang dia huruf apa sekalipun. Yang penting dia tu fi'il madhi, dia akan mabni alal fathi. Jadi daraba, belakangnya ba, huruf sahih. Syaqiyah, belakangnya ya. Lepas tu bazuwa, belakangnya waw. Semua sekali itu mabni alal fathi. Okey, itu mabni alal fathi al-zahir. Ada juga fi'il madhi yang mabni alal fathi al-muqaddar. Kita nak terang ke? Kita terang lah tak? Nak terang. Jadi ingat, fa'il madhi maftuhul akhiri abada, mabni di atas al-fath. Cuma mabni al-fathi itu ada yang al-zahir. Tak, tadilah safara, qaddama, syaqiya. Ada juga mabni al-fathi al-muqaddar. Yang mabni al-fathi al-muqaddar boleh terbahagi kepada 3 jenis. Saya terang secara ringkas. Nanti kita akan baca kitab yang lebih tinggi lah. Sama ada mabni alal fathin muqaddar disebabkan huruf belakang itu ialah huruf alif. Bila huruf alif, maka tak boleh menerima baris. Contohnya apa? Da'a, belakang tu alif. Sa'a, tak dibaca dengan da'aya ataupun da'awa ataupun sa'aya, sa'awa, tak ada. Kita baca da'a, kita baca sa'a. Jadi da, ain, alif. Sin, ain, dalam bentuk ya tapi dia tu alif. Jadi bila belakang tu alif, tak, kita sebut apa? Fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi al-muqaddari 'ala al-alif.
Fa'il madhi yang mabni alal fathah yang muqaddar di atas alif. Fathah yang ditakdirkan ada di atas alif. Jadi da'a ataf alif tu ada baris atas. Sa'a ataf alif kat belakang tu ada baris atas. Saya lebih banyak merujuk Tufasaniyah lah kalau nak tengok balik. Boleh? Allah Rabbi. Mana'a min zuhurihi at-ta'azzur. Sebab apa tak boleh kita nak zahirkan baris pada da'a, sa'a? Sebab at-ta'azzur. Ta'azzur ni mustahil terima baris kalau di belakangnya huruf alif. Yang atas tadi boleh zahirkan baris sebab huruf belakangnya ya, syaqiyya, radiyya. Ataupun belakangnya waw, sarwa, badwa. Tapi kalau alif tidak boleh. Dia akan jadi alal fathil muqaddar. Mabni alal fathil muqaddarin. Begitu. Yang kedua, al-fathul muqaddar yang kedua, kita sebut ada 3 tadi. Yang kedua ialah kerana munasabah. Kerana munasabah. Itu bila mana fa'il madhi bersambung dengan waw al-jamaah. Tak. Apa dia? Contoh kataba asalnya. Tambah waw jamaah belakang jadi katabu. Waw jamaah ni nak bagi tahu yang menulis tu ramai orang. Kataba dia seorang lelaki menulis. Katabu dia ramai lelaki menulis. Cuma ejaan katabu mesti ada alif juga kat belakang lah. Kaf, ta, ba, waw, alif. Mesti ada alif kat belakang tu. Dia ada sebab dia lah. Katabu, qatalu, sami'u, syaribu, darabu dan sebagainya. Dan sebagainya. Kalau kita tengok katabu, ba huruf terakhir bagi kalimah ni apa? Kata ba. Jangan sebut waw waw ataupun alif, bukan. Dia nak tahu huruf akhir, kita tengok asal kalimah. Asal kalimah ialah kataba, maka huruf akhir kita sebut ba. Baris ba macam mana? Katabu bagi depan dhammah. Sa'idu dhammah dal tu. Qatalu, sami'a ain, sami'u. Jadi semua tu bagi dhammah. Sedangkan saya sebut fa'il madhi maftuhul akhiri abada. Tak, dalam matan tu. Fa'il madhi ni akhirnya mesti maftuh selama-lamanya. Kita sebut maftuh tu ada 2 lah. Sama ada maftuh alal fathil muqaddar ataupun fathil al-zahir. Kat sini fathil muqaddar. Jadi kalau nak di i'rab katabu, kita sebut fi'lun madin mabniyun ala fathil muqaddar ala akhirih mana'a min zuhuri ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Katabu itu fi'il madhi mabni di atas fathil muqaddar. Mana fathil muqaddar? Di atas ba tu. Kita sebut katabu, bu, tapi atas bu tu ada fathah yang ditakdirkan wujud. Kita tak sebutlah katabau. Sebab kita nak raikan waw jadi bunyilah katabu. Qatalau, salah. Nak raikan waw kita sebut qatalu, lebih mudah sebut tu. Tak, tapi dia tu mabni alal fathi. Boleh. Sebahagian kata mabni alal dhamm majazan, itu tak ceritalah. Jadi kita tengok dalam matan tu. Jadi mabni alal fathi al muqaddar. Apa sebab yang menghalang daripada terzahirnya? Tak boleh kita sebut katabau, qatalau, sami'au. Sebab nak meraikan ba tu. Nak meraikan lam itu kalau qatala dengan harakah yang munasabah. Kataba tambah waw munasabah lah kita sebut katabu. Tak. Qatala tambah waw munasabah lah, comel lah sebut qatalu tu. Ada sebut qatalau, tak darabau, tak comel, tak munasabah, tidak ada tanasub kat situ. Jadi sebab yang menghalang daripada kita zahirkan katabau ataupun qatalau itu ialah sebab menaraikan ba itu dengan huruf yang terakhir iaitu waw tu, huruf selepas dia iaitu waw. Okey. Al-fathul muqaddar yang ketiga ialah tu. Tak.
atas tujuan untuk menolak kebencian orang Arab yang muktabar lah. Bertembungnya 4 baris dalam 2 kalimah, yang mana 2 kalimah itu seperti 1 kalimah. Contohlah kataba. Kalau kita nak sebut saya menulis dalam fa'il madhi, kita sebut apa? Katabatu. Daraba, tu dia yang telah menulis. Kalau kita nak sebut saya telah menulis, kita sebut katabatu, saya telah memukul. Darabatu, saya telah minum. Syaribatu. Jadi asalnya kataba, tambah tu di belakang. Kalau kita tak nak ubah apa-apa, kita akan sebut katabatu. Qatala, tambah tu di belakang. Nak kata saya membunuh, jadi qatalatu. Sami'a, mendengar. Kalau nak sebut saya mendengar, saya telah mendengar, sami'atu. Tak, tapi yang tu tak payahlah sebut, sebab dia lain sikit lah. Tapi dia ada jawapan balas lah. Sebab apa yang tu kita baca sami'tu, tak baca sami'atu. Ala kulli hal, kalau yang jenis semua bagi atas ni, qatala, fa'ala, daraba, maka akan jadi betul lah. Betul, sami'atu pun betul juga. Sebab dia nak lari daripada kebencian, bertembung 4 baris yang berturut-turut, sama ada bagi atas, bawah, depan, belakang, ikutlah. Jadi Arab tak suka sebut kata batu 4 baris. Kata batu tak suka. Darabatu 4 baris sekaligus, orang tak suka. Jadi mereka matikan huruf terakhir, mereka sebut katabatu, darabatu, katabati, katabata, katabna. Kalau kami, katabna. Kalau hunna katabna. Tak, mereka perempuan yang ramai telah menulis. Kalau katabna, kami, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi itu sebabnya. Jadi kalau nak i'rab katabatu, kita i'rab macam mana? Katabatu, katab, fi'lun madin mabni ala al-fath al-muqaddar ala akhirih. Fi'l madhi mabni ala al-fath muqaddar. Mana fathah muqaddar? Katab. B tu matilah, tapi atas tu ada fathah muqaddar. Tak. Sebab apa tak disebut katabatu? Mana amin zuhurihi, dihalang daripada terzahirnya katabatu tu, ba tu bagi atas tu. Sebab sebabnya ialah nak meraihkan mahal tempat belakang tu, iaitu ba tu dengan sukun mati yang mendatang, bagi mengelakkan bertembungnya 4 baris berturut-turut. Boleh? Tu boleh selesai kat situ. Jadi fal madhi maftuhul akhiri abada, kita sebut maftuh ada 2, ataupun mabni ada 2, mabni al-fath al-muqaddar, mabni al-fath al-zahir. Selesai. Baca matan lagi. Wal amru majzumun abada. Dan fa'il amar itu majzumun abadan, hukumnya majzum selama-lamanya. Majzum selama-lamanya. Apa majzum? Maksudnya mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia akan mabni dengan apa yang dia majzum, apa yang fa'il mudhari' dia majzum. Jadi fa'il amar ni hukumnya mabni, bukan mu'rab. Jadi kalau disebut majzum ni, seolah-olah dia tu mu'rab. Tak. Lam yadrib. Lama. Bangunlah. Bangunlah. Nak kacau habis boleh? Boleh? Nak kacau Okey. Mana tadi? Okey, hukum fa'il amr sebagaimana kita sebut sebelum kita baca kitab ni tadi, sebelum kita baca bab ni. Nak kita sebut mabni. Cuma mabni macam mana mabni? Ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Tengok fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni kalau belakang dia tu sahih, bukan huruf illah. Kalau kita sebut lam kat depan jadi macam mana? Contoh yadribu. Lam jadi lam yadrib.
lam yadrib. Jadi mati belakang kan. Ataupun nak terang ikut rentak kitab ini. Tak boleh kita terang ikut rentak kitab ini. Okey. Tadi kita sebut kaedah bagi fi'il mudhari' dia tu mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia mabni. Mabni dengan apa? Mabni dengan perkara yang fi'il mudhari' dia majzum. Tengok ni syarahan dia begini. Okey, fi'il mudhari' ni ada kala dia tu belakangnya huruf sahih. Tak. Huruf sahih. Contohnya daraba yadribu. Yadribu tu fi'il mudhari' lah. Kita masukkan lam kat depan. Jadi lam yadrib majzum. Majzum dengan apa? Majzum dengan sukun. Lam yadrib. Sebab apa? Ba tu tidak bersama dengan apa-apa di belakang. Maka fa'il mudhari' ketika fa'il amar ketika itu juga mabni ala sukun. Dia tak mu'rab, dia mabni ala sukun. Sebab apa? Yadrib bila masuk lam jadi lam yadrib, majzum ala sukun. Bila kita ubah jadi fa'il amar, dia akan jadi mabni ala sukun juga. Jadi idrib fi'lu amri mabni ala sukun. Kataba yaktubu, masuk lam jadi lam yaktub. Tak, majzum ala sukun. Majzum bisukun. Jadi uktub akan jadi fa'il madhi, fa'il amar akan jadi fa'il amrin mabni ala sukun. Okey. Boleh? Kalau di belakangnya huruf mu'tal. Contoh apa? Da'a yad'u. Da'a telah berdoa oleh dia. Yad'u sedang berdoa, akan berdoa. Yad'u. Tak. Kalau kita masuk lam, dia akan jadi apa? Yad'u. Dia akan buang waw belakang tu. Lam yad'u jadi majzum. Dia jazam apa? Jazam dengan buang waw di belakang. Maka fa'il amar pun akan jadi begitu. Ud'u. Dia akan jadi mabni ala hadfi harfil illah. Dia mabni dengan cara buang huruf illah. Tak. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Ada alif kat belakang tu. Kita masuk lam kat depan. Jadi lam yas'a. Kita buang alif kat belakang. Betul? Kalau kita masukkan, kalau kita tukar kepada fa'il amar juga, dia akan jadi mabni ala hadfi harfil illah. Jadi bila dia jazam, fa'il mudhari' tu majzum dengan sukun, dia akan jadi mabni dengan sukun pada fa'il amar. Kalau fa'il mudhari' tu majzum jazam dengan apa? Buang huruf illah di belakang, lam yad'u, maka bila mana jadi fa'il amar, dia akan jadi mabni ala hadfi harfil illah juga. Mabni dengan cara buang huruf illah di belakang. Kalau fa'il mudhari' tu jenis af'alul al-khamsah yang bersambung dengan waw nun, alif nun, ya nun, taf'aluna, taf'alina tu. Adik-beradik dia tu yang 5 tu. Tak, bila kita sebut lam kat depan apa akan jadi? Lam yaf'alu, lam yaktubu, lam taf'ali, lam taqra'i, lam yaktuba. Tak. Maka dia akan jadi majzum dengan buang nun. Kat sini pun dia akan jadi mabni. Sana fa'il mudhari' mu'rab lah. Kat sini dia mabni. Cuma mabni dengan apa? Mabni dengan cara bihadfin nun, dengan cara buang nun. Jadi itu kaedah bagi fa'il mudhari'. Fa'il amar. Dia akan mabni. Tapi mabni mengikut cara dia majzum. Bila mana masuk lam di hadapan fa'il mudhari'. Boleh? Tadi saya ulang balik. Lam yadrib. Jadi idrib. Kat sana majzum dengan sukun. Mu'rab sebab fa'il mudhari'. Kat sini dia akan jadi mabni ala sukun juga. Lepas tu kalau belakang tu huruf illah, yad'u, lam yad'u, buang huruf waw. Kat sini akan jadi ud'u, mabni ala hadfi harfil illah. Kalau pada fa'il mudhari' yaktubuna, masuk lam, lam yaktubu, buang nun di belakang. Kat sini akan jadi uktubu, tulislah.
uktubu dengan mana fa'il amar yang mabni ala hadfi an-nun, begitu. Bila kita nak i'rab, nanti kita nak sebut mabni, kita sebut mabni. Kita sebut mabni. Kalau fa'il mudhari', kalau fa'il amar, kita sebut mabni. Contoh, uktubu, syarat i'rab dia fi'lu amrin mabniyun ala hadfi an-nun. Idrib fi'lu amrin mabni ala sukun. Lepas tu iqdi, apa nama contoh, ud'u fi'lun amrin mabni ala apa tadi, hadfi al-waw, huruf illah. Selesai kat situ. Okey, itu yang dimaksudkan dengan wal amru majzumun abadan. Okey, fa'il seterusnya. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazibun. Uktubu ada. Uktubu ada waw dengan ada alif siap belakang ni. Ada. Uktubu asalnya uktub kalau seorang. Uktuba kalau dua orang. Tak, kalau ramai uktubu waw dan alif belakang. Boleh. Jadi contoh yaktubu kan. Daripada yaktubu tu akan jadi uktub. Hukum apa? Yaktubu bila masuk lam jadi lam yaktub. Sini akan jadi uktub mabni ala sukun. Sebab dia majzum dengan sukun. Okey, kalau uktuba, tengok ada dua orang pada fa'il mudhari' yaktuba ni masuk lam jadi lam yaktuba, nun tu buang jadi uktuba. Tak, akan jadi mabni ala hadfin nun juga. Asalnya uktuba ni buang nun jadi uktuba, jadi mabni ala hadfin nun. Yaktubuna fa'il mudhari'. Tak, bila masuk lam jadi lam yaktubu ataupun lam taktubu jadi dibuang nun. Kat sini pun akan jadi uktubu. Asalnya uktubu dah dibuang nun. Jadi mabni ala hadfi an-nun. Dia mabni dengan cara buang nun di belakang. Boleh? Okey. Dan fa'il mudhari' ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba' allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Dan fa'il mudhari' ialah apa-apa yang di awalnya ada salah satu penambahan huruf yang 4. Allati yajma'uha qawluka anaitu. Yang mana 4 huruf tambahan itu dihimpunkan dalam perkataan kamu anaitu. Maknanya alif, nun, ya, ta. Hukumnya apa? Wa huwa marfu'un abada. Hukum fa'il mana nama? Mudhari' ini ialah marfu' abadan, selama-lamanya. Yakutubu, yasma'u, yakutulu. Tak, semua marfu' tu belakang tu. Sehinggalah masuk padanya nasib. Kalau masuk lan kat depan jadi lan yaktuba, an yaktuba. Au jazimun, ataupun masuk perkara yang menjazamkan dia. Lam yadrib, lam yalid, wa lam yulad. Belakang tu. Asalnya yalidu, yuladu. Tak, tapi bila masuk nasib ataupun jazim dah kena di baris atas ataupun baris matilah. Okey, kita baca sikit. Tadi disebut dalam matan, nak tahu fa'il mudhari' alamat dia, antara alamat dia ada penambahan huruf di hadapan. Alif, apa nama? Nun, ya ataupun ta. Tu kami ada ni. Patut lah. Nak main kat luar nak? Tidur dalam bilik dulu. Macam tu. Dia ambil bantal. Naik bang depan ambil. Bang saja. Tidur situ. Nak muntah nanti lagi tidur situ. Cepat. Allah Rabbi.
Okey. Jadi fa'il mudhari' sebelum kita masuk kita sebut fa'il mudhari' ini mu'rab tadi kan. Okey, mana tadi? Tak, kita nak bincang pasal tanda alamat tu. Okey, yang pertama nak tahu fa'il mudhari' mesti ada alif kat depan. Sama ada alif ataupun nun ataupun tak. Tak ada nak baca bab lain ni. Tapi kena ingat tak semestinya bila ada alif maka dia tu fa'il mudhari'. Tak. Sebab ada juga fa'il madhi yang ada alif kat depan. Adkhala memasukkan. Fa'il madhi. Tak. Apa lagi? Afhama memahamkan. Fa'il madhi. Tak. Dah banyak lagi lah contohnya. Lepas tu disebut kat sini bila ada alif tu fa'il mudhari'. Alif yang membawa makna apa? Tu kena faham. Alif yang memberi makna mutakallim, orang yang sedang bercakap. Contoh kataba yaktubu. Kita nak sebut saya sedang menulis, kita sebut aktubu. Betul? Jadi alif tu bukan sekadar alif tak, tapi alif yang memberi makna saya bercakap. Itu barulah menyebabkan alif tu menjadi tanda kepada fa'il tu fa'il mudhari'. Begitu juga nun. Nun ada fa'il mudhari' ada fa'il madhi yang bermula dengan nun. Ada fa'il madhi yang bermula dengan nun. Contoh apa dia? Tak ingat. Naya'a apa dia nama? Adalah fa'il madhi yang mula dengan nun tu. Tak. Contoh. Boleh tengok balik. Ala kulli hal kita nak bagi tahu fa'il mudhari' bila nun ada kat depan dan ia menjadi fa'il tanda bagi fa'il mudhari' ialah bila mana nun tu memberi makna mutakallim juga. Contoh yaktubu tadi kan. Yaktubu dia sedang menulis. Aktubu saya sedang menulis. Kalau kita nak sebut kami sedang menulis, kita sebut naktubu. Kita letak nun kat depan. Jadi nun tu memberi makna kami sedang menulis, kami akan menulis. Boleh? Dan nun ni sebenarnya bukan untuk kami saja, untuk seorang pun boleh. Seorang yang berlagak, dia tu nak kabur dia power lah, seolah-olah dia tu ramai sedangkan dia seorang. Dia sebut naktubu kami menulis. Ataupun dia memang bukan berlagak, memang dia tu memang ada jawatan sungguh, memang hebat sungguh, memang ada jawatan sungguh lah. Maka boleh guna juga naktubu dengan nun. Contoh ayat Quran sebab apa? Inna nahnu nazzala al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Jadi kami itu seorang je Allah. Satu zatnya Allah. Tapi digunakan nun ataupun kami nahnu untuk membesarkan dirinya azza wa jalla. Okey. Jadi itu 1 2. Ataupun ya kat depan. Fa'il madhi juga ada ya kat depan. Sebahagian fa'il madhi juga ada ya di hadapan walaupun jarang kita dengar lah. Tapi ada fa'il madhi yang bermula dengan ya. Jadi apa beza? Macam mana nak tahu itu fa'il madhi atau fa'il mudhari'? Okey. Ya yang ada pada fa'il mudhari', ya yang memberi makna apa? Ghaib. Ya yang memberi makna ghaib. Jadi kita sebut yaktubu maknanya dia. Dia tu ghaib lah. Kita cerita tentang dia. Tak? Maknanya dia tu bukan mutakallim, bukan orang yang bercakap, juga bukan orang yang dituju percakapan kepada dia. Maka dipanggil ghaib walaupun dia ada depan kita. Tak? Contoh anak saya sekarang sedang main. Ni mak saya Ramadan sebelah ni. Saya sebut ya al-abu, dia bermain. Ustaz, ya tu untuk ghaib, dia ghaib. Ghaib apa duduk sebelah ustaz je, duduk sebelah saya. Sebab apa? Ghaib tu bukan untuk orang yang jauh dengan kita semata-mata, tak? Ghaib itu lawan kepada mukhatab, lawan kepada mutakallim. Jadi ya al-abu tu saya yang sebut. Tak, jadi bukan si saya Ramadan ni yang sebut. Jadi dia tu bukan mutakallim. Dalam masa yang sama saya bukan bercakap dengan dia. Saya bukan tuju percakapan tu kat dia. Kalau saya tuju percakapan kat dia, saya akan cakap tal'abu, kamu bermain. Tak. Jadi boleh guna ya al-abu. Jadi ya kat situ memberi makna ghaib. Jadi itulah tanda bila ya begitu masuk pada satu-satu fa'il, itu tanda fa'il tu fa'il mudhari'. Letih ulang puasa ni. Air tak ada. Biasa bulan lain ada air. Mana tadi?
Tu antara hikmah Allah Ta'ala suruh kita bersahur ataupun Nabi sarankan kita bersahur lambat tu. Dalam kitab Maqasidus Shaum disebut supaya kita lambat lapar. Memanglah puasa ni untuk rasa lapar. Hikmahnya untuk kita tahu kelaparan orang lain tu. Tak, bila kita tahu, kita pun mudah nak menderma, tak, bersedekah. Tapi dalam masa yang sama, Ramadan ni bulan ibadat. Tak, puasa sampai terlentang atas kaki daripada pagi sampai ke petang, tak kena juga tak. Jadi sebab tu ditakhirkan sahur supaya kekuatan tu terus kekal ada, tak, sampai dekat-dekat maghrib. Maknanya boleh baca Quran, boleh buat ibadat tu, boleh buat ibadat ni. Kalau tak sahur ataupun sahur awal, tak, pukul 1 sahur dah. Pukul 7 tu long lie dah lah. Tak, mana tenaga dah banyak digunakan dah. Itu. Tak ada kaitan apa tapi sebab bulan Ramadan, sebab air tak ada depan mata ni, kita sebut sikit lah. Okey. Yang keempat apa? Yang keempat, apa dia? Ta. Ta duduk di hadapan itu menjadi alamat kepada fa'al tu fa'al. Mudhari'. Tapi ta yang bermakna apa? Ta yang bermakna mukhatab ataupun memberi makna ghaibah. Contoh saya sebut pada anak saya, anta tal'abu ya Sa'id. Jadi tal'abu tu ta kat depan kan, itu memberi makna mukhatab. Maknanya bila saya sebut anta tal'abu, ta tu memberi makna saya sedang bercakap dengan dia. Mukhatab itu maksudnya. Boleh? Okey, ataupun memberi makna ghaib. Contoh anak saya depan sedang tidur, saya pun sebut dia perempuan lah, tanamu Fatimahuz Zahra, sedang tidur Fatimah Az-Zahra. Jadi guna ta. Ta tu memberi makna dia. Tak, al-ghaibah. Tu. Jadi kesimpulan dia, huruf-huruf ni memberi alamat kepada satu macam mana susun ayat dia. Huruf-huruf ini menjadi alamat kepada fa'al, itu fa'al mudhari' ialah bila mana alif itu memberi makna mutakallim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan kemudian nun memberi makna mutakallim, sama ada laki ataupun perempuan juga. Kemudian ya memberi makna apa? Ghaib, seorang lelaki yang ghaib. Kalau ta, dua makna, sama ada mukhatab lelaki, anta tal'abu ya Sa'id Ramadan, ataupun ghaibah bagi perempuan, tanamu Fatimahuz Zahra. Boleh? Okey. Boleh. Jadi huruf tu huruf zaidah, huruf yang ditambah. Asal tak ada. Asalnya ialah akala, contoh. Akala. Tapi kita tambah depan tu akulu tambah alif, ataupun kita ambil fa'il mudhari sikit. Daraba. Daraba ada alif kat depan. Tak ada daraba asal fa'il. Tak. Bila sebut yadribu, ada ya, tambah ya depan, memberi makna ghaib. Tadribu memberi makna ghaib ataupun mukhatab. Nadribu kami. Nak satu lagi apa? Apa nama tadi? Adribu saya. Jadi asalnya tak ada perkara tu. Asalnya daraba tapi ditambah alif, ditambah. Okey. Jadi bila ditambah dan disertai dengan makna yang saya sebut tadi, tak, mutakallimnya ghaib dan sebagainya, ketika itu barulah ia menjadi tanda kepada fa'il itu ialah fa'il mudhari'. Tapi kalau asal perkataan tu memang dah ada kalimah tu, contoh akala. Akala ni bukan alif kat depan tu. Alif lah. Tapi dia fa'il madhi. Sebab apa? Tu alif kat depan tu ialah apa? Alif yang asal, huruf asli. Naqala, memindahkan. Naqala. Tak, an-naqlu. Nun tu asal, tapi fa'il madhi. Tafala ni ludah tak silap. Ta kat depan, tapi fa'il madhi. Ya na'a ni buah yang masak. Mana buah dah masak lah. Sudah masak. Fa'il madhi. Sebab apa kita tak sebut fa'il mudhari'? Sebab asal itu, asal alif pada akala, nun pada naqala, ta pada tafala, ya pada ya na'a, itu ialah huruf asal, bukan ditambah. Jadi dua syarat, ditambah dan juga mesti menunjukkan atas makna yang telah saya sebut tadi. Barulah jadi fa'il mudhari', fa'il yang dimasuki oleh huruf-huruf tersebut. Hukumnya apa tadilah? Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alai nasibun aw jazimun. Hukum fa'il mudhari' ialah marfu', tak, selama-lamanya, kecuali lah kalau masuk padanya nasib dan juga jazim. Apa dia nasib, apa dia jazim, ni nak bincang ni.
Dan fa'il mudhari' juga ada tempat dia mabni. Tak, itu nanti lah kita tengok. Nak masuk ke nawasib ni? Keletih lah. Masuk komen sikit. Nawasib dengan jawazim ni kalau nak baca kita baca. Kalau nak berhenti kita berhenti. Sebab bila habis nawasib dengan jawazim kita terus boleh masuk marfu'atul asma' lah. Isi-isi yang marfu'. Kat situ akan nampak jelas, sejelas-jelasnya apa faedah kita belajar apa boleh Arab. Bila belajar fa'il, bila belajar isi-isi yang mansub, apa adik dia buat apa? Nak ubat? Saya pergi pagi tidur sih. Lama lepas. Ni sakit ni. Ni air ni. Tumpah mata air ni. Nutup dia mana? Boleh. Teruskan. Tak nak banyak doang. Kau tak ada ni. Makan. Okay, kita baca sikit fi'il mudhari' ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nawasibul mudhari'. Sebagaimana kita sebut tadi, fa'il mudhari' ni ada kala dia tu mansub, ada kala dia tu marfu' dan itulah asal bagi dia. Ada kala dia mansub bila masuk nasib di hadapan, ada kala dia majzum bila masuk jazim di hadapan. Sekarang ni nak bincang nawasib, perkara-perkara yang memansubkan fa'il mudhari'. Qala fan nawasibu 10. Telah berkata Imam Ibnu Ajurrum, dan nawasib itu perkara-perkara yang menasabkan fa'il mudhari' itu 10, ada 10. Wahia, dan 10 itu ialah an, walan, idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal waw, wa au. 10. Tadi yang pertama kita sebut 10 ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah dia memasukkan fa'il mudhari' dengan sendirinya tanpa perantaraan an di tengah. Yang kedua, dia memasukkan juga fa'il mudhari' tapi dengan perantaraan an di tengah. Perantaraan an di tengah itu pula secara harus. Nak letak boleh, tak letak pun boleh. Bukan nak letak boleh, tak letak boleh. Kita nak takdirkan benda tu ada boleh, kita nak takdirkan benda tu tidak ada pun boleh. Ya. Yang ketiga, memasukkan fa'il mudhari' secara dengan an, dengan perantaraan kalimah an, tak secara wajib. Maknanya bila ada benda tu wajib kita takdirkan dengan an. Boleh? Boleh tak? Yang pertama, sendak ke? Dah, simpan. Esok ulang makan. Simpan. Esok ulang makan. Simpan. Cepat atas. Yang pertama, adat-adat, alat-alat, perkara-perkara yang menasabkan fa'il mudhari' dengan sendirinya tanpa perlu kepada perantaraan pertolongan an. Ada berapa? Ada 4. Pertama, an itu sendiri. Yang kedua, lan. Yang ketiga, idzan. Yang keempat, kai. 4 yang pertama itulah an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Ini 4 ni dia akan memasukkan fa'il mudhari' tanpa apa-apa perantaraan kat tengah. Maknanya tak perlu tolong orang lain. Tak perlu minta tolong orang lain. Dia sendiri ada kekuatan untuk menasabkan fa'il mudhari'. Okey, yang pertama an. Kita bahaslah sikit tak? Biar luas sikit. An ni huruf masdar. Dan juga huruf nasab dan juga huruf istiqbal. Mudah je. Contoh kita sebut uridu an azhaba ilal hammam. An azhaba. Pertama kita sebut an tu huruf masdar. Sebab apa? Sebab dia boleh mengubah azhaba itu, pergi itu, saya pergi itu, kepada masdar. Uridu an azhaba ilal hammam. An azhaba tu kita ambil, an azhaba, an tu kita ambil, azhaba tu kita ambil.
Macam kita ambil bawang dengan kita ambil apa? Kunyit. Kita ambil bawang, kita ambil kunyit, kita blender. Bila blender keluarlah satu benda yang baru. Betul? Okay. Ini pun samalah. Tu kita ambil, azhaba tu kita ambil, kita letak dalam blender, blend sekejap, keluarlah azhab, keluarlah masdar. Sebab tu nama dia harfu masdar. Dia boleh mengubah fa'il lepas tu jadi masdar. Maka uridu an azhaba ila al-hammam, aku nak pergi ke tandas. Ubah akan jadi uridu zahaba, aku mahu pergi ke tandas. Boleh. Itu sebab kenapa dinamakan huruf masdar. Ia juga ialah huruf nasab. Huruf nasab jelas lah. Sebab tadi azhabu, bila masuk an jadi an azhaba, memansubkan. Lepas tu istiqbal. Istiqbal ni maknanya azhabu asalnya untuk sekarang atau akan datang. Tapi bila masuk an, maknanya akan memberi satu, maknanya hanya terfokus pada satu, iaitu akan. Adribu maknanya sedang pukul ataupun akan pukul, fa'il mudhari'. Bila masuk an kat depan, maknanya akan pukul, tidak lagi sedang pukul. Jadi itu an. Kita kanan laju lah sebab banyak. Huruf masdar, huruf nasab, huruf istiqbal. Boleh? Selesai. Yang kedua, lan. An ni maknanya adalah, gitulah. Saya nak terjemah lagu mana an ni? Bahasa Melayu. Uridu an azhaba, saya mahu. Uridu tu saya mahu tu. An azhaba, saya mahu adalah ke tandas. Tahu nak terjemah benda tahu an ni dalam bahasa kita. Tapi kalau kita sebut uridu azhabu, jadi bahasa salah lah, bahasa tak comel bunyi. Mesti uridu an azhaba, uridu an akula, uridu an adriba kan. Tidur ke? Memang dalam bilik. Umi. Okey, baca. Yang kedua, lan. Lan. Ini bukan mazlan ya. Nama ringkasan dia lan. Tak. Lan ni huruf apa tu nama? Nawasib. Tak nak kacabi. Kan berhenti pula kan. Okey. Lan ni huruf nafi, huruf nasab, huruf istiqbal. Huruf nafi sebab maknanya menafikan. Uridu an adhaba, itu saya nak pergi. Lan uridu an adhaba, makna saya nak pergi. Kalau lan urida, makna saya tak nak pergi. Jadi uridu jadi urida. Lan adhaba, tidak pergi. Sebab tu adhabu jadi adhaba sebab lan. Kita nak terang nafi. Jadi dinamakan lan tu huruf nafi sebab dia menafikan makna. Asalnya pergi, masuk lan tidak pergi. Makan, masuk lan akula, tidak makan. Lepas tu dia juga huruf nasab. Tu mudahlah sebab dia memansubkan. Ya'kulu lan ya'kula. Istiqbal sebab apa? Memberi makna istiqbal. Boleh. Asalnya ya'kulu sedang makan ataupun akan makan. Bila masuk lan maknanya akan makan. Maknanya dia tidak akan makan lah, gitu maksud dia. Menafikan istiqbal. Ana lan akula, maknanya aku tidak akan makan pada waktu-waktu akan datang. Walaupun tengah makan, dia tengah makan, dia sebut ana lam akula. Maknanya pada akan datang lah, sekarang makan semacam je. Sebelum ni makan je. Akan datang yang aku tak nak makan tu. Itu makna lan. Kemudian yang dana, siapa kita terang dulu. Kemudian idzan. Idzan ni harfu jawab wa jaza wa nas. Dia huruf jawab. Huruf jawab ni maknanya ada orang tanya, dijawab tak? Jadi mesti ada kalam dulu kat depan tu, baru dah ada idzan ni. Contoh kita sebut dari syarat lah, saya sebutlah syarat tu. Sa'ajtahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran saya. Maka kawan kita bila dengar tu dia sebut idzan tanjaha, jadi kamu akan berjaya. Idzan ni jadi. Kalau macam tu kamu akan berjaya. Gitulah lebih kurang makna dia. Jadi, so kamu akan berjaya. Boleh. Jadi bila kita sebut huruf jawab mesti ada perkataan lain sebelum. Tak boleh tiba-tiba jadi kamu akan berjaya. Jadi kamu akan berjaya. Dah tak sebut benda pun lagi. Tak. Mestilah orang tu start dulu dengan beberapa perkataan. Sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam mengaji. Maka disebut idzan tanjaha.
maka kamu akan berjaya. Lepas tu dia tu huruf nasab juga. Huruf nasab tu ma'ruf lah. Dia akan jadi baris atas. Idzan tanjaha. Asalnya tanjahu. Jadi tanjaha baris atas. Kita sebutlah. Idzan ni nak menjadikan fi'il mudhari' tu mansub dengan 3 syarat. Pertama, mesti idzan duduk di awal kalam. Maknanya disebut, kawan kita sebut sa'aja tahidu fi durusi. Dia sebut begitu. Kita sebut idzan. Kita start dengan idzan dulu. Tanjahu idzan tak boleh. Kalau tanjaha, idzan tak boleh. Idzan kat belakang tak boleh. Mesti idzan kat depan. Idzan tanjaha. Yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari' itu menunjukkan akan datang. Idzan tanjaha maknanya so kamu akan berjaya. Bila akan datang lah. Lepas kamu usaha tu kamu akan berjaya. Jadi tanjaha tu fi'il mudhari' yang menunjukkan akan datang, bukan sekarang. Kalau fi'il mudhari' itu menunjukkan atas sekarang, dia kena baca tanjahu. Tanjahu walaupun ada idzan kat depan. Yang ketiga, tidak dipisahkan dengan sesuatu. Kalau kita sebut idzan wallahi tanjahu, kita baca. Tak. Kecuali tidak dipisahkan oleh sesuatu. Tak. Kecualilah yang dipisahkan itu ialah ubat pagi-pagi. Tahan. Sekejap. Sini adik. Tunggu. Terima kasih. Allah Rabbi. Okey. Jadi syarat ketiga, tidak dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari' itu oleh sesuatu. Melainkan qasam, sumpah ataupun seruan ataupun la an-nafiyah. Kalau dipisahkan oleh 3 perkara itu kekal beramal lah. Maknanya kekal fi'il mudhari' itu bagi atas. Tepi. Duduk sana. Tengah gigit. Naik atas. Contoh, idzan wallahi tanjaha. Idzan ya Muhammadu tanjaha. Idzan la yakhibu sa'yuka. Idzan la yakhiba sa'yuka. Jadi dipisahkan oleh apa? Wallah, kata sumpah, ataupun nida ya, ataupun dipisahkan dengan la, maka kekal beramal lah. Okey. Selesai kat situ. Mudah. Yang keempat ialah kai. Kalimah kai ni untuk li ta'lil. Ji'tu ila al-madrasah li ata'allama atau kai ata'allama. Aku datang ke sekolah kai ata'allama, untuk belajar. Jadi dia jadi sebab ilah kepada datang ke sekolah tu. Aku datang ke sekolah untuk belajar, kerana belajar. Okey. Kai ialah huruf masdar. Sama macam an tadi. Dengan mana kita boleh ubah kai dan juga fi'il lepas tu ubah jadi masdar. Ji'tu ila al-madrasati kai ata'allama. Aku datang ke sekolah untuk belajar. Kai ata'allama tu kita ubah jadi masdar. Ji'tu ila al-madrasati lit-ta'allum. Dia ata'allama jadi masdar lit-ta'allum, untuk belajar. Okey. Dan juga huruf nasab. Huruf nasab sebab dia menasab lah. Ji'tu ila al-madrasati li ata'allama. Asalnya ata'allamu fi'il mudhari'. Tak, bila masuk kai ata'allama. Kai ata'allama. Asalnya ata'allamu, bila masuk kai ata'allama. Okey, cumanya syarat nak beramal dengan kai ni, maknanya kai tu nak masuk pada fi'il mudhari' sehingga memasukkan fi'il mudhari' mesti dengan syarat.
Apa syarat? Mesti ada lam kat depan. Kita tak sebut tadi. Mesti ada lam kat depan. Lam kat depan. Lam tu juga lam muta'lil. Contoh kita sebut jitu ilal madrasati likai ata'allama, li tambah kai, likai ata'allama. Tak. Ataupun kita tak letak li tu, cuma kita takdirkan li tu ada, juga boleh memansubkan. Kalau tidak ada li, iaitu lam muta'lil kat depan kai tu, tak, maka sama ada dengan secara lafaz, sebutan pun tidak ada, dalam takdir pun tidak ada, maka dia tidak boleh beramal. Boleh? Contoh yang ditakdirkan kai la yakuna. Ni ayat Quran ni. Kai la yakuna dulatan. Jadi sebelum tu ada likai. Li tu ditakdirkan, maka dia kekal memasukkanlah. Yakunu jadi yakuna, masuk. Boleh? Okey, kalau tidak ada kai, tidak ada lam kat depan, tak, sama ada secara lafazan ataupun secara takdiran, kita sebut tadi tidak beramal, silap. Dia juga beramal, tapi ketika itu dia beramal dengan an mudmarah. Kai an tu yang memasukkan sebenarnya, bukan kai. Semula kita tengok. Empat yang pertama ni, an, lan, idzan, kai ni, tak, kita sebut dia tu memasukkan fa'il mudhari' tanpa apa-apa perantaraan. Jadi an azhaba, ditanya siapa yang memasukkan azhaba, kita jawab an itu sendiri. Lan azhaba, siapa yang memasukkan azhaba, kita sebut lan itu sendiri. Ketiga, idzan tanjaha tu masuk disebabkan idzan itu sendiri tanpa apa-apa perantaraan. Kai nak menjadi pemasuk dengan sendiri tanpa perantaraan an di tengah, disyaratkan dengan satu syarat, mesti ada lam kat depan. Kita sebut jitu ilal madrasati. Nak keluar kejap kita berhenti sikit lagi. Li ata'allama. Kejap ada. Likai ata'allama. Jadi bila sebut likai ata'allama tu mansub. Allama baca. Orang tanya masuk dengan apa? Kita sebut kai itu sendiri yang memasukkan ata'allama tu. Bukan an di tengah-tengah kai. Mana bukan likai an ata'allama. An tu kita buang, tapi ditakdirkan wujud. Tak, bukan dengan an. Apa dalil dia? Sebab ada li kat depan. Sama ada li tu ditakdirkan atau wujud secara lafaz, maka ketika itu kai tu sendiri ada kemampuan yang sangat hebat, yang power, sehingga boleh memasukkan fa'il mudhari'. Tapi kalau li kat depan tak ada, lam muta'lil kat depan tak ada, maka kai juga memasukkan, tapi dengan syarat an. Contoh ini saya sebut. Jitu ilal madrasati kai ata'allama. Saya tidak takdirkan li kat depan, juga saya tidak sebut guna lidah. Li kai, tak. Ketika itu kai memasukkan ata'allama, tapi dengan an kat tengah. Ya. Dengan an di tengah. Jadi kai ata'allama, kalau ditanya siapakah yang memasukkan ata'allama, jawapannya bukan kai. Bukan kai dengan dirinya sendiri, tak. Malah kita jawab kai tapi dengan perantaraan an. Maknanya pada hakikat sebenar an yang memasukkan fa'il mudhari'. Itu kalau tidak ada li di hadapan, tidak ada lam muta'allil di hadapan kai. Sama ada secara takdir ataupun secara lafzi. Berhentilah. Anak dah meragam. Dan insya-Allah nanti kita masuk mula pada perbahasan la mukai, lamul juhud, hatta wal jawab bil fa wal waw wal waau. Jadi insya-Allah pada dars yang akan datang kita selesaikan nawasibul mudhari' dan juga jawazimul al mudhari'. Sebab perbahasan ni sebenarnya agak panjang lah. Kalau nak baca pun tak sempat ni. Habis 8.30. Jadi kita habiskan satu sesi lagi. Kemudian kita akan masuk marfu'at. Marfu'at ni sebenarnya kita boleh baca laju lah. Sebab dia tak suka mana. Bila kita kuasai dengan baik bab yang Arab, memang kita boleh baca laju. Sebab bab fa'il nanti contoh. Fa'il tu marfu'. Apa fa'il? Isim yang berada selepas fa'il. Nah, isim yang berada selepas fa'il tu banyak. Isim ada yang jamak mudzakkar salim, ada yang jamak muannas salim, ada yang isim mufrad. Isim mufrad berada laki, ada perempuan, ada jamak taksir, ada jamak tu jamak ni.
Jadi bila kita dah tahu jamak taksir marfu' dia dengan apa, jamak mudzakkar salim marfu' dengan waw, musanna marfu' dengan alif, jamak taksir marfu' dengan dhammah, mufrad marfu' dengan dhammah. Selesai masalah. Jaa Zaidun marfu' dengan dhammah. Jaa muslimuna marfu' dengan waw. Jaa muslimani marfu' dengan alif. Jaa Hindun mufrad muannas marfu' dengan dhammah. Jaa apa dia lagi? Mudah. Jadi sebelum mesti kuasai dengan baik babul i'rab tu. Kita kena tahu kalau jamak mudzakkar salim marfu' dia dengan apa, mansub dengan apa, majrur tak adalah. Kalau musanna pula al-muslimani marfu' dengan alif, tak bila majrur dengan juga dan juga mansub dengan ya. Tak. Tu kena tahu setahu-tahunya. Kena hafal baca alif bata tu ABC. Macam Al-Fatihah. Tak. Insya-Allah bab nahwu ni akan jadi mudah bila kuasai tu. Saya cukup sekadar tu. InsyaAllah kita akan sambung nantilah. Anak dah lain macam ni. Okay, wassallallahu. Ada soalan tak? Kita buka soalan sikit. Nak lagi tu ubat tu, bukan coklat. Ya, ambil coklat nak. Jom, ambil kunci. Ambil kunci, cak. Ada soalan? Boleh ulang kaji guna kitab. Apa nama? At-Tuhfah As-Saniyah. Lagilah ambil kunci, cak. Tak ada soalan. Kita cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.